على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام 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 يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal aqla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma harusna bi'aynika allati la tanamu waqfina bikanafika alladhi la yuramu warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una ighfir dhunubana nawwir qulubana sabbit aqdamana sallimna ya rabbana birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat redha Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Siapa yang dia di dalam keredaan Allah, Allahu Rabbi, nanti di padang mahsyar Allah memandang Allah memandang hamba-Nya, iaitu memandang hamba-Nya di dalam rahmat-Nya. Sama-sama kita perbanyak baca raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Seboleh-bolehnya kata ulama, lepas maghrib 3 kali, lepas subuh 3 kali. Sama-sama kita kumpul amal soleh. Kerana akhir zaman ni ramai orang mati. Ada hadis sahih, apa kata Rasulullah, bila dunia dekat dengan yaumul qiyamah, Allah akan mengambil nyawa, Allah akan memanggil hamba-hambanya bertemu dengannya, iaitu hamba Allah ni mereka dimatikan dalam keadaan yang banyak. Tengoklah sekarang setiap hari mati 100, 200, 400 orang, 1000 orang. Tu tandanya kiamat makin lama makin dekat.
Sama-sama lah kita kumpul amal soleh. Mudah-mudahan ialah amal soleh. Kita kumpul amal soleh. Ya, perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran, perbanyak buat baik dengan orang. Tak kira lah dengan orang ke, dengan binatang ke. InsyaAllah mudah-mudahan mudah urusan kita di alam barzah dan mudah urusan kita di negeri akhirat. Kita akan balik lagi dua negeri. Sekarang kita tinggal negeri yang bernama dunia. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tipu daya. Kita akan balik negeri iaitu alam barzah, kubur lah. Dan habis nanti selesai di kubur, di alam barzah dah selesai nanti urusan kita. Kita ada peperiksaan dengan malaikat mungkar nakir. Nanti baru kita dibangunkan balik. Kita dibangunkan balik, ya. Kita akan berhimpun di padang mahsyar. Kita akan berhimpun di padang mahsyar. Tak kira siapalah, semua pasti berhimpun. Lepas itu kata ulama, perbanyaklah kita muhasabah, perbanyaklah kita bermuhasabah, dan kita banyaklah kita mujahadah. Ya, banyaklah muhasabah. Ya Allah, aku ni bodoh. Ya Allah, aku ni lalai. Ya Allah, aku ni lemah. Ya Allah, aku ni kotor. Bersihkanlah hatiku, ya Allah. Tu yang kata ulama. Air laut, ya. Air sungai, ikan di laut, kalau tak ada air, mati ikan, ya. Hati ni kalau tak dibasuhkan dengan kalam-kalam zikrullah, kalam-kalam zikir, kalam-kalam selawat, kalam-kalam tasbih, hati itu mati. Bila hati itu mati, dia tak ingat Allah, dia jauh dengan Allah. Tu bila jauh dengan Allah, dia tak terima nasihat. Orang nasihat dia marah, orang nasihat dia tak terima. Ad-dinu nasihah, agama tu adalah nasihat. Baiklah ikhwan semua, siapa yang mengikuti, ya, live kuliah pada malam ni, iaitu live page Majlis Ilmu, online Majlis Ilmu, dan page Ustaz Nahar Afandi. Mudah-mudahan kita semua di dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kuliah pada malam ni yang bertajuk adalah kelebihan menuntut ilmu. Kelebihan menuntut ilmu. Talibul ilmi, talibur rahmah. Apa makna dia? Talibul ilmi, talibur rahmah. Penuntut ilmu adalah penuntut rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mahu dia di dalam rahmat Allah, dia dalam redha Allah, jangan tak menuntut ilmu. Sebab itu tentang menuntut ilmu ni wajib bagi mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf lain, muallaf lain. Mukallaf dia diberati. Dia diberati hukum syarak, inilah mukallaf. Sebab itu bila dia cukup umur, bila dia berakal, maka mukallaf ke atas dia. Bila mukallaf ke atas dia, dia diberati. Bila dia diberati, dia wajib menuntut ilmu. Ini tentang mukallaf. Wajib menuntut ilmu tauhid, ya, bab ketuhanan, ilmu fikih, bab kehidupan, ilmu tasawuf, bab tentang hati, bab tentang akhlak. Wajib menuntut ilmu. Kalau tak menuntut ilmu, na'udzubillahi min zalik. Ada hadis sahih yang bermaksud apa kata Rasulullah, sesiapa yang dia tahu di negerinya, masuk di qaryahnya, di kampungnya, di dalam rumahnya lah, ya, apabila ada majlis ilmu, fardu ain ke atasnya, dia tak menuntut ilmu, dia sibuk dengan urusan dunianya, maka kata Rasulullah, dikuatiri keluarnya daripada dunia tidak beriman. Keluar daripada dunia ni mati, iaitu keluar daripada dunia tidak beriman. Itu yang kata Rasulullah, dalam 1000 yang mati boleh sebut Allah, dalam 1000 bighairi hisab, 1000 seorang, ya. Yang lain semua kena hisab, kena tanya dengan Allah, ya. Itu perbanyaklah minta ampun dengan Allah, perbanyaklah istighfar minta ampun kepada Allah. Baiklah, ni sepotong hadis daripada Ibnu Abbas yang berbunyi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala khuyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mulki fahtaral ilmi fa'utiya al ilmi wal mulka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang ditawarkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Hadis ni, ya, yang ditawarkan maksudnya malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Antara ilmu, malaikat Jibril bertanya dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Antara ilmu dengan kerajaan, ya, ditanyalah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang mana yang kamu pilih, ya, wahai Nabi Allah Sulaiman? Maka Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dia memilih, aku memilih ilmu daripada kerajaan. Apabila Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memilih ilmu, maka Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dia mendapat ilmu dan mendapat kerajaan. Ini kelebihan orang menuntut ilmu. Betul, kalau kita kupas tentang menuntut ilmu, ain lam mim waw, ilmu, ain aliyin, ya, lam latifun, kelembutan, mim ma'rifatullah, waw adalah wara', inilah ilmu.
Tapi siapa yang dia ada ilmu, siapa yang dia berilmu dan dia beramal dengan ilmunya, inilah kategori orang alim. Kita orang yang berilmu ni, dia sifat dia merendah diri, dia tawaduk, merendah diri. Dia tak suka meninggi diri. Ni orang yang berilmu. Orang yang berilmu ni, dia suka memaafkan orang lain. Orang yang berilmu ni, dia suka dikena. Maksudnya dia suka orang kena dia. Dia tak suka mengenakan orang. Maksudnya orang marah dia, orang benci dia, dia tidak membalaskan kebencian orang lain tu, dia balaskan balik tentang kejahatan, tak ada. Inilah ahli ilmu. Ahli ilmu ni orangnya tawaduk. Ahli ilmu ni Allahu Rabbi, ya, ahli ilmu. Sebab itu kalau kita buka dalam kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam. Apa kata Imam Ghazali, dinukilkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis semua hadis sahih. Ya, dia tak silap daripada Imam Bukhari, ya. Apa kata Rasulullah? 1000 kali cilaka, bukan sekali cilaka, 1000 kali cilaka ahli ilmu yang dia tidak beramal dengan ilmunya. Ahli ilmu 1000 kali cilaka. Maksudnya cilaka ni memanglah kalau bagi bahasa kita tu tak elok, tak bagus. Sebenarnya cilaka ni maknanya adalah rugi. Rugilah ahli ilmu, dia ada ilmu tapi dia tak beramal dengan ilmunya. Itu pentingnya ilmu. Ya, bila kita ada ilmu, Allahu Rabbi mudah urusan kita. Ilmu tentang sembahyang jenazahnya, ilmu rumah tangganya, ilmu bab masjidnya, ya, ilmu nak mentadbir masjid, nak jadi AJK masjid, kena ada ilmu, bukan main jadi AJK ya. Nak jadi AJK masjid, nak jadi imam masjid surau, kena ada ilmu, bukan main jadi imam ya. Ya, pencen kerja ni tiba-tiba nak jadi imam. Memanglah segi hukum fiqahnya boleh, tapi pentingnya ilmu. Bukan main senang-senang ya. Tapi sama juga kaedah nak bercakap, nak mengajar, dia kena ada sanad, iaitu dia kena mengaji, dia kena berguru. Pentingnya ilmu ya. Sama-samalah kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita menuntut ilmu sampai kita mati. Sampai mati ya. Tapi jangan sebab tu tentang mati, jangan takut tentang mati. Semua pasti mati. Ya, ada orang mati kecil manis, ada orang mati darah tinggi, ada orang mati sakit jantung, ada orang mati kena COVID. Tak kira lah. Tengoklah dah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Lauh Mahfuz. Allah tulis dah, engkau mati sekian hari, sekian bulan, engkau mati sakit apa, dah tulis dah. Ya, sebab itu jangan takut tentang mati. Tapi kena standby lah. Tu standby macam mana? Standby lah kita ni kena kumpul amal soleh, kena tak lama lagi kita akan mati, kita akan meninggalkan dunia, dunia kita akan tinggalkan, kita akan balik bertemu dengan Allah. Duduk dalam kubur. Ya, duduk dalam kubur, tuan-tuan. Ya, semua duduk dalam kubur. Kita dijadikan daripada tanah, akan balik kepada tanah. Akan tinggal di dalam tanah sampai dunia kiamat. Maka Nabi Allah Sulaiman ni, dia mempunyai sebuah kerajaan. Nabi Allah Sulaiman ni cukup hebat. Sama juga kaedah apabila dalam rumah ada semut. Dalam rumah ada binatang-binatang. Tadi tengah hari aku makan, ada lalat datang. Tengah hari tadi makan, ada lalat datang. Cakap dengan bini aku, ayang, tengok ni, abang baca satu doa Nabi Allah Sulaiman dalam kitab Al-Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lari lalat, pergi lalat. Ni kelebihan ya, doa Nabi Allah Sulaiman di dalam kitab Al-Quran. Sama juga kalau anak menangis malam, baca 3 kali, embus dekat telinga dia, kanan dan kiri, dan embus kat ubun-ubun. InsyaAllah anak tak menangis dah. Ni kelebihan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ni sebab itu kita kena ada ilmu. Ya? Kalau anak nangis malam, tak payah nak cari-cari ustaz malam-malam, nak telefon ustaz malam-malam. Kalau bini nangis malam, macam mana ubat dia bini nangis malam? Ya, bini nangis malam, suami kena pujuklah bini tu. Bukan susah pun nak pujuk bini, ya. Perempuan tu apa kesukaannya? Perempuan kesukaannya barang perhiasan, dan perempuan itu kesukaannya adalah pujian. Lepas tu nak jadi suami kena ada ilmu. Nak didik isteri macam mana, nak supaya isteri ni tak marah, nak buat macam mana, nak pujuk isteri macam mana, semua ada dalam Islam. Dalam Islam ni cantik, akhlak yang terpuji. Contoh tauladan adalah Rasulullah. Sama juga siapa yang suka marah-marah, dia cemburu buta, rasa cemburu. Sikit-sikit cemburu. Dia kena buat 3 kaedah. Yang pertama, dia kena perbanyak. Yang pertama, dia kena ikut contoh akhlak Rasulullah. Yang kedua, dia kena perbanyak baca Al-Quran. Yang ketiga, dia kena selalu bangun malam sembahyang tahajud. InsyaAllah, sifat panah barannya, sifat cemburunya akan hilang sedikit demi sedikit. Beramallah, sama-sama kita beramal. Mudah-mudahan kita dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kat dunia ni memanglah bersusah payah. Sebab kita dekat dunia ni
Kita nak buat apa, semua ada halangan. Semua ada halangan, ada rintangan. Nanti sebab kita dia balas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, balasannya kenikmatan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tanya dengan aku, Ustaz, saya ni sudah bernikah tapi nama rahsia, ya. Seandainya lah saya masuk syurga, suami pun masuk syurga, boleh tak kalaulah bidadari dalam syurga tu dia tak duduk dengan suami saya? Saya seorang je nak uruskan suami saya. Ya, tapi dalam hadis menyebutkan dalam syurga Allah ni satu bilik ada 70 bidadari. Satu bilik ada 7,000 pintu, ada 7,000 katil, ada 7,000 cawan. Dan bidadari dalam syurga Allah, dia bercakap dengan suaminya, dia panggil pun tuan. Dia tunduk, dia panggil tuan. Ya. Seandainya isteri masuk dalam syurga, dia adalah pemaisuri, ketua bidadari Allah. Dia ketua bidadari Allah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya lah isteri itu masuk dalam syurga, dia tak mahu bidadari yang lain dekat dengan suaminya. Suami pun ada dalam syurga. Dia kena minta dengan Allah. Kena tanya dengan Allah, ya. Tengok tu, dekat dunia lagi belum masuk syurga dah cemburu dah. Belum masuk syurga dah cemburu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam syurga tak ada cemburu. Dalam syurga tak ada bergaduh. Dalam syurga tak ada bercakap. Tengok sekarang nak semayang Jumaat pun bergaduh. Ya, ada dapat semayang Jumaat, ada yang tak dapat semayang Jumaat, dah bergaduh sama-sama Islam. Nama Islam. Nanti mati kubur satu perkuburan Islam. Nabi yang satu iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblat yang satu. Allah yang esa, mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, kalau kita tak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala semayang Jumaat, Allah tak pilih kita, ya, kita kena banyak muhasabah, kena balik kepada Allah, kena balik kepada Allah. Itu baru dekat dunia. Baru dekat dunia, Allah tak bagi kita masuk masjid. Baru dekat dunia, Allah tak bagi kita masuk masjid semayang Jumaat. Bukan imam tu tak bagi. Bukan AJK tu tak bagi. Semua dah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah tak bagi kita masuk, kita kena banyak muhasabah. Ya Allah, baru dekat dunia aku nak masuk masjid, nak semayang Jumaat. Aku nak semayang Jumaat. Dah tak boleh ni, ya Allah, engkau tak bagi aku masuk. Kena banyak muhasabah. Aku ni banyak dosa, ya Allah. Ya Allah, ini baru dekat dunia. Macam mana dekat negeri akhirat? Macam mana di dalam syurga engkau, wahai Allah? Sebab tu nak masuk syurga ni, tuan-tuan, malaikat tunggu depan pintu syurga Allah. Akan dipanggil oleh malaikat Allah. Betul, mereka sebelum masuk dalam syurga Allah, mereka mandi sungai yang bernama Nurul Hayat, itu cahaya kehidupan. Dekat dunia ni baru kita tak dapat masuk dalam masjid, kita dah marah, kita dah viral, dah maki sana maki sini. Macam mana tentang syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Perbanyaklah muhasabah, perbanyaklah berselawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tentang ahli penuntut ilmu ni, ambil sikit tentang cerita Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ibu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ni, ibunya pernah berpesan kepada Nabi Allah Sulaiman ni. Ibunya pernah berpesan, wahai anakku yang tercinta, aku nak ingat dengan kau pada waktu malam, dalam kau kurang tidur. Pada waktu malam, kau banyaklah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang malam hari dia banyak tidur, nanti dia miskin dekat negeri akhirat. Tengok tu, tuan-tuan. Nabi, ya, Rasul, ya, pun malam kurang tidur, dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi, tuan-tuan. Itu kalau kita buka sejarah kisah Nabi Daud alaihissalam, buka dalam kitab Durratun Nafsihin. Nabi Daud alaihissalam berjalan-jalan bertemu dengan seekor cacing. Itu yang kata Nabi Daud alaihissalam, wahai cacing, engkau ni rupa tak cantik pun cacing. Atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, cacing ni berkata, apa kata cacing ni? Wahai Nabi Daud alaihissalam, walaupun aku ni tak cantik, jalan aku merekod sana merekod sini, aku duduk dalam tanah, tapi di siang hari aku berselawat 1000 kali. Di siang hari selawat 1000 kali. Di malam hari aku bertasbih kepada Allah 1000 kali. Tuan-tuan, ni cacing.
Kita ni tuan-tuan, kalau satu hari siang tak selawat 1000 kali, kalau malam hari kita tak bertasbih kepada Allah 1000 kali, kita punya derajat lebih teruk daripada cacing, tuan-tuan. Lebih teruk daripada cacing. Cacing pun dia berzikir, cacing pun dia bertasbih, cacing pun dia berselawat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita perbanyak beramal, perbanyaklah kumpul amal soleh, perbanyaklah kumpul amal soleh. Nanti kat negeri akhirat bukan untuk tempat kita beramal. Dekat negeri akhirat kita nak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panggil, ya abdi, ya abdi, ya abdi. Allah panggil, Allah nak tanya kita, Allah nak soal kita satu persatu. Daripada kita akil balik di umur 15 tahunnya, Allah akan tanya. Dia tanya tentang semayang, tanya tentang puasa, tanya tentang aurat, tanya tentang kehidupan, tanya tentang semualah apa yang kita buat. Betul kata ulama. Ya, ni hadis, ya, kata Rasulullah. Kita ni ditanya yang pertama tentang umur, kedua tentang masa, ketiga tentang harta. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Sebab itu orang yang kaya, orang yang banyak harta, lambat masuk syurga. Di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia lambat masuk syurga, tapi dia masuk syurga lambat. Siapa dia? Ya, Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi. Kenapa? Sebab dia banyak harta. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, tentang ahli penuntut ilmu. Nak jadi ahli penuntut ilmu ni bukan senang. Dia kena banyak mujahadah. Nak jadi ahli penuntut ilmu ni, dia kena ada 7 mim. Kalau dia ada 7 mim ni, dia adalah ahli penuntut ilmu. Dia kena ada 7 mim. Dia kena 7 mim, dia kena mendalami, dia kena memahami, dia kena ikut tentang 7 mim. Kalau dia boleh buat, kalau dia boleh ikuti, insya-Allah dia akan menjadi ahli penuntut ilmu. Ahli penuntut ilmu yang tawaduk, yang mendah diri, yang sabar, yang kuat ibadat, yang akhlak terpuji, ya, yang beradab. Yang pertama, kena jadi ahli penuntut ilmu ni, dia kena ada 7 mim. Yang pertama, dia kena ada mutala'ah. Itu kena banyak ulang kaji. Kena banyak ulang kaji. Yang sebab itu, dekat Masjid Surah, bila ada ustaz-ustaz mengajar, contohlah mengajar kitab Muhimmah, kitab Risalah Tauhid, kitab Bahrul Mazi, kitab Bidatul Hidayah, kitab Penawar Begati, kitab banyak lagi lah, kitab bab solat ke, kitab yang lain-lain. Sebab itu kita kena beli kitab, kena usaha beli kitab. Jadi balik kita boleh mutalaah. Dia balik, dia boleh mutalaah, dia boleh ulang kaji. Ni kaedahnya. Tapi akhir zaman orang tak mahu beli kitab. Ustaz terhege-hege buat kitab. Anak bagi samba, samba belajar sanda. Ya. Sanda, habis tu tidur, ya. Datang dah lambat. Tuan-tuan, datang dah lambat, habis tu tidur. Nanti kalau dia suka ustaz tu, dia ikutlah. Nanti dia tak suka, nyampah dengan ustaz tu, dia pun WhatsApp ustaz tu. Ustaz, minta maaf, kami terpaksalah tangguh dulu kuliah ustaz sebab ustaz ceramah sakit telinga, pedih. Sakit telinga. Ya, kami dengar ni sakit hati. Lepas tu ulama kata apa dalam kitab tasawuf? Siapa dia dengar nasihat, orang nasihat kat dia, telinga dia sakit, tu tandanya dia banyak dosa telinga. Ya, hati sakit, banyak dosa hati. Tuan-tuan. Lepas tu hati ni kena dibasuhkan dengan zikir. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Dibasuhkan dengan kalam-kalam Allah. Ya. Tuan-tuan, kita ni sebenarnya dah lama dapat tarikat. Dah lama dah dapat tarekat. Dah lama dah kita ni diijazahkan tarekat. Siapa dia? Rasulullah dah ijazahkan tarekat lama dah. Itu yang kata Rasulullah, afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Afdal zikri adalah la ilaha illallah. Cuba kita tak mau beramal je. Kita berzikir tunggu orang mati. Ya, kita zikir tunggu orang meninggal. Kita zikir tunggu ada majlis tahlil baru nak berzikir. Sebenarnya tiap-tiap hari kena banyak zikrullah, kena banyak zikir. Sebab dalam hadis daripada Ibnu Hibban tak silap, bila sesiapa yang suka menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bergegarlah tiang di arasy
Tu yang Allah tanya, wahai tiang, kenapa kau bergegar? Kata tiang, wahai Allah, hamba kau dekat dunia tak pernah tumpa kau, tak pernah tengok syurga, tak pernah tengok neraka. Dia menyebut kalam kau, selagi kau tak ampunkan dosanya, selagi itu aku bergegar. Ini kelebihan menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak menyebut la ilaha illallah. InsyaAllah siapa banyak sebut la ilaha illallah, mati boleh sebut la ilaha illallah. Kalau dia boleh sebut la ilaha illallah, boleh sebut Allah, Allahu Akbar. Bidadari menunggu kedatangannya. Malaikat Allah menyambut depan pintu syurga. Allahu Akbar. Nanti di padang mahsyar, dia duduk satu pembarisan pada para nabi, para rasul, para awliya dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pegang bendera yang tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, ya, perbanyaklah insya-Allah. Mudah-mudahan kita di dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang kedua, ya. Yang pertama tadi 7 mim ni. 7 mim yang pertama adalah mutalaah, ulang kaji. Kena banyak ulang kaji, ya. Ni banyak orang dah lupa ni. Kadang sifat 20 pun tak hafal. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadis qiyamahu ta'ala bi nafsihi wahdaniyat qudrah irada ilmun hayat sama' basar. Banyak orang tak ingat. Kadang semayang pun cacat merbah, banyak semayang pun tak tahu bab rukunnya, tentang sunat abaatnya, sunat hayatnya, sunat muakkadnya, banyak orang tak tahu. Ya, tentang bab solat pun banyak orang tak selesai lagi tentang bab solat. Ya, sallu kama raaitumuni usalli. Sebab itulah penuntut ilmu ni penting, tentang ilmu ni penting. Tu ain lam mim ilmu ni. Ya, penting ilmu. Bila dia ada ilmu, dia tidak tersasar. Ni tentang ilmu. Dia kalau hukum fiqh, dia faham fiqh. Makna fiqh kefahaman. Yang pertama hukum taklifi. Yang kedua, dia pecah hukum wada'ani. Dia ada mani' cakap Arab, mani' tegahan, mani'ul hukum, tegahan bagi hukum, mani'ul asbab, tegahan bagi bersebab. Ni hukum fiqh. Itu pentingnya berilmu. Ya, pentingnya ada ilmu. Allahu Rabbi, selamat kita dekat dunia, selamat dekat negeri akhirat. Ya, insya-Allah selamat. Baiklah, yang kedua muzakarah. Kena muzakarah. Bila ahli ilmu ni dia akan bermuzakarah. Dia tak ada bantai orang sana, tak bantai orang sini, tak bantai ustaz sana, tak bantai imam sana, tak bantai AJK masjid sana, tak ada. Dia muzakarah. Contoh, masjid tak boleh masuk. Kalau buka hukum fiqahnya, masjid ni tidak ada larangan siapa pun tak boleh masuk. Ini hukum fiqah ni, ini hukum fiqah. Masjid ni tidak siapa, maksudnya tidak ada halangan. Siapa boleh masuk masjid? Kecuali apabila dia di dalam janabah, dalam hadasah. Dia tak boleh masuk, ya? Tak boleh masuk. Asal hukumnya, hukum yang pertama tak boleh masuk. Boleh masuk bila di dalam darurah nak menyelamatkan sesuatu, berlakunya kebakaran atau ada berlaku kebakaran, tiba-tiba ada kanak-kanak, dia di dalam haid. Kalau ikutkan dia di dalam hadas besar, tak boleh masuk. Bila berlaku darurah, maka dia benarkan hukum syarak. Betul, masjid ni semua orang boleh masuk. Orang kafir boleh masuk. Kita tak boleh halang siapa sekalipun. Tak boleh halang. Sebab masjid ni adalah rumah Allah. Tak boleh halang. Kita buka hukum yang pertama. Hukum yang kedua, boleh tidak dibenarkan bila berlakunya penyakit berjangkit. Satu. Yang keduanya, boleh tidak dibenarkan bila AJK ni mendapat arahan daripada yang berkenaan. Ya, tapi nanti dekat negeri akhirat mereka ni akan ditanya oleh Allah. Kenapa engkau tak bagi orang ni masuk masjid? Kenapa engkau tak bagi orang ni sembahyang Jumaat? Kenapa? Nanti Allah akan tanya dekat negeri akhirat. Ya, jangan risaulah kalau kita tak dapat sembahyang Jumaat, kalau kita tak dapat masuk masjid, orang tak bagi masuk masjid, kita jangan risau. Kita jangan risau. Nanti dekat negeri akhirat, kita tak sembahyang Jumaat ni, ada orang tak dapat sembahyang Jumaat. Dia tak dapat sembahyang Jumaat, ada yang tak dapat setahun, ada yang tak dapat 5-6 bulan, ada yang tak dapat 2 tahun. Dia tak dapat nak sembahyang Jumaat. Nak pergi, nak kena isi nama ataupun terhad. Jangan risau. Ya, semayanglah dekat rumah. Semayang tetap sah dekat rumah. Tuan-tuan. Ya, macam mana dekat negeri akhirat? Dekat negeri akhirat, nanti kita lepas. Sebab apa? Kita nak semayang Jumaat dah. Ada orang yang berkenaan yang tidak membenarkan. Adakah kita berdosa tak semayang Jumaat? Tak berdosa. Sebab apa? Bila kita nak pergi semayang Jumaat, sebab semayang Jumaat ni wajib bagi mukallaf. Wajib bagi mukallaf. Apabila dia tak dapat sembahyang Jumaat sebab ada yang berkenaan tidak membenarkan, maka dia tidak berdosa. Dia sembahyang sah di rumah, maka selesailah hukumnya. Sebab bukan dia saja tak mau sembahyang Jumaat. Yang berdosa ni bila masjid dah buka, sembahyang Jumaat dah dibenarkan, saya saja tak datang, saya saja lambat pun
Kena tahu juga sebenarnya mak ni. Kalau jangan sampai dia tertinggal dengan tentang khutbah. Ya, tapi yang peliknya bila masjid buka, bila hari Jumaat dia benarkan, ya, datang tergigih lambat datang, ya. Lambat datang. Sama juga tentang majlis ilmu. Bila majlis ilmu ada ustaz-ustaz datang mengajar, habis-habis datang mengajar, tak nak datang. Tergigih-gigih, kadang datang juga, duduk jauh-jauh, ya, duduk jauh-jauh, duduk dekat beranda, duduk dekat luar isap okok. Isap okok, ya, dia bukan nak menuntut ilmu betul-betul. Padahal dia bukan pandai pun, tak tahu apa pun, ya. Belagak aja lebih, ya. Itulah bila Allah tarik nikmat menuntut ilmu. Bila Allah tarik semua nikmat menuntut ilmu, nikmat tentang masjid, tentang rumahnya, barulah terhege-hege. Barulah rasa alah tak adalah majlis ilmu, rasa berjemaat bang susah. Barulah bila masa majlis ilmu ada, bila sembahyang jemaat dibenarkan, ramai semua boleh datang lambat. Terhege-hege. Khotib tengah baca khutbah, main handphone. Khotib tengah baca khutbah, makan pisang. Khotib tengah baca khutbah, ya, gurau senda sana, gurau senda sini, tak tumpu tentang khotib tentang baca khutbah. Allah tarik nikmat satu persatu. Itu tanda kiamat makin lama makin dekat, tuan-tuan. Baiklah, yang ketiga, yang pertama tadi adalah mutalaah, kena ulang kaji. Kena banyak ulang kaji. Sebab kita bila tak banyak ulang kaji, ilmu kita hilang. Ilmu hilang ni kata ulama salah satunya iaitu apabila kita suka buat dosa maksiat. Dan apabila kita suka tengok benda-benda haram, contoh tengok benda haram dalam TikTok, benda haram dalam IG, benda haram dalam Facebook, dalam benda-benda haram, gambar-gambar haram dalam YouTube, bila kita suka tengok benda-benda haram, Allah akan angkat ilmu satu persatu. Dengar ni, ya, kadang dengar ceramah agama, kadang dekat dengan orang soleh, kadang dekat dengan tutup buku, tapi malam-malam duk layan YouTube tengok benda-benda haram. Tengok dekat TikTok banyak benda-benda haram. Kadang dah kahwin, isteri orang dah kahwin, ya. Kadang pakcik-pakcik dah tua-tua, memanglah nak buat hiburan. Kamu nak buat hiburan, buatlah hiburan kamu, tapi jangan sampai melanggar hukum syarak. Jangan sampai melanggar hukum syarak. Ya, kadang-kadang dah tua, dah umur dah 50, umur dah 60, kadang sampai melanggar hukum syarak. Masuk dekat media sosial pula orang tengok ramai, ya. Kadang kena tahulah hukum. Sebab tu dalam Islam hiburan ada. Dalam Islam nyanyian ada, dalam Islam bersukan ada, semua ada. Tapi kita kena tahu batasan-batasannya. Ingatlah kita semua akan mati, akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mati. Baiklah, yang pertama adalah mutalaah, yang kedua muzakarah, ya. Muzakarah ni dia berbincang. Muzakarah ni dia berbincang. Yang ketiga murajaah. Murajaah ni buat rujukan. Murajaah. Ya, buat rujukan. Inilah ahli ilmu. Ya, buat rujukan. Dan yang keempat, mujadalah. Mujadalah ni dia berbahas. Itu ahli ilmu ni dia tidak suka berbahas. Ahli ilmu ni dia akan berbahas apabila ilmu itu menyalahi bagi orang yang mengajar ilmu, menyalahi bagi hukumnya. Ni hukum dia. Kalau saja-saja berbahas, ahli ilmu dia tidak akan berbahas. Ya, ahli ilmu dia tidak akan berbahas. Ni ahli ilmu. Kalau dia berbahas pun untuk menegakkan hukum. Ini tentang ahli ilmu, tuan-tuan, ya. Dan yang kelima, muhafazah. Muhafazah ni menghafal. Muhafazah ni tentang menghafal. Lepas tu kita kena banyak. Sekarang ni Allah bagi, ya, ada setengah kita, ada setengah hamba Allah, ada setengah tempat dia kena PKP ni. Dia tak pergi mana, duduk rumah. Kena banyaklah muhafazah. Kena banyaklah menghafal. Tak doa tahlil arwah, doa selamat, doa sembahyang sunat duha, doa sembahyang sunat awabin, doa sembahyang sunat hajat, doa sembahyang sunat tasbih, doa sembahyang sunat mutlak, doa sembahyang sunat istikharah, doa sembahyang sunat isyraq. Doa banyak sembahyang sunat ni, ya. Ini dikatakan hikmahnya bila Allah suruh kita duduk rumah. Ni tak ada. Kadang doa tahlil arwah pun tak dapat. Bapa meninggal, mak meninggal, orang lain buat tahlil arwah. Anak dona sayang. Tuan-tuan, yang dikatakan tahlil arwah, ya, yang sampai, tahu sampai, iaitu yang pertama waladun solihun, anak yang soleh. Yang kedua iaitu hamba yang dah minta ampun dengan Allah. Yang ketiga, dia dikhususkan kepada si mati. Yang keempat, dia ikhlas. Betul, kalau orang lain buat doa tahlil arwah, boleh, tak masalah. Adakah dia ikhlas? Bila dia tidak ikhlas, atau dia kerana duniawi, dia kerana benda yang lain, bukan kerana lillahi ta'ala, itu yang tergantung, tak sampai kepada si mati. Itu pentingnya waladun solehun, pentingnya anak yang soleh, tuan-tuan. Pentingnya anak soleh penting. Sebab itu kata Rasulullah bab tentang mandul. Tahu mandul? Orang ingat mandul tak dapat anak. Mandul ni kalau buka dalam hadis,
Tak silap hadis ni daripada Ibnu Abbas, tak silap. Itu yang kata Rasulullah, wahai sahabat, engkau tahu tak apa itu mandul? Itu yang sahabat tanya, mandul ni orang tak dapat anak ah. Kata Rasulullah, mandul tu bukan tak dapat anak. Mandul tu dia dapat anak, tetapi anaknya tidak beri manfaat kepada mak ayahnya. Itulah mandul. Tuan-tuan, kita kena banyak muhasabah. Kita ada anak, adakah anak itu memberi manfaat ke atas kita? Adakah dia anak yang berbakti kepada mak ayah, ataupun sibuk anak main PUBG je, anak sibuk dengan urusan dunia je, ya? Kita kena banyak muhasabah. Sebab itu bapa ni dia kena tegah dengan ilmu, kena tegah dengan hukum, dengan ahli keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tuan-tuan, ya. Dan yang keempat, tadi dah mujadalah. Yang kelima, muhafazah pemudah. Yang keenam, muhimmah. Muhimmah ni bersemangat. Dia menuntut ilmu, semangat. Tuan-tuan menuntut ilmu, semangat. Ni menuntut ilmu, semangat tak, tuan-tuan? Semangat untuk ilmu. Kalau tuan-tuan menuntut ilmu ada semangat, seronok untuk ilmu, memang ahli ilmu lah. Ya, kalau menuntut ilmu tu semangat, dia rindu majlis ilmu, Allahu Rabbi. Dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia dicap ahli penuntut ilmu. Tuan-tuan tahu tak apa kelebihan orang menuntut ilmu? Buka dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tu baru-baru ni aku cakap dengan bini aku, yang dah lama duduk rumah, tak boleh nak pergi masjid sana, masjid sini, buat macam kerja Nabi, ya. Tabligh, menyampaikan, duduk rumah je, duduk madrasah, duduk rumah, duduk madrasah. Tak boleh nak pergi sana, pergi sini. Allah uji betul. Aku cakap dengan rumah aku. Tu abang kata, aku cakap dengan rumah aku, yang abang rindu sangat nak buat macam kerja Nabi macam dulu lah. Keluar 3 hari baru balik, 4 hari baru balik, pergi musafir, buat kerja Nabi. Pergi berdakwah, orang marah. Pergi berdakwah, orang tengking. Pergi berdakwah, dapat benda baik. Kadang ada yang tak dapat tak baik, dapat yang baik. Abang rindu buat kerja Nabi. Tu aku cakap dengan rumah. Rumah kata, sabarlah bang, Allah nak uji. Tuan-tuan, ya. Itu yang bila kita ni, tuan-tuan, ya. Dia setiap sesuatu perkara itu, bila kita rindukan benda itu, kita akan menyebut-nyebut benda tu. Lepas tu siapa yang dia rindukan Allah, dia akan menyebut, dia tak tinggal mulut ni menyebutkan Allah. Dia rindu Allah, dia cintakan Allah, ya. Ini kata mabuk cinta. Macam kita, kalau kita cinta, rindukan bini kita, kita selalu menyebut-nyebut bini kita. Kalau kita rindukan mak kita, ayah kita, selalu menyebut mak ayah kita. Itu siapa yang dia rindu dengan Allah, hatinya selalu ingat Allah. Hatinya selalu menyebutkan Allah. Ini orang yang dia mabuk cinta dengan Allah. Ya, itulah pemabuk cinta dengan Allah. Tuan-tuan, ya. Jadilah kita pemabuk cinta. Itu yang mulutnya suka berzikir, suka bertasbih, suka bertahmid. Tuan-tuan, ya. Janganlah kita menjadi pemabuk mengumpat. Pemabuk suka maki orang, namimah, mengadu domba. Banyak berlaku sekarang, banyak orang buat dosa kering. Ya, maki sana, maki sini, netizen ni lah. Ya, taib sana, maki macam-macam dalam Facebook, dalam IG. Hati-hatilah. Dekat dunia kamu lepas, dekat negara akhirat kamu tidak akan lepas. Kamu akan sangkut di padang mahsyar. Allah akan panggil kamu, ya abdi, wahai hambaku, mari sini. Engkau ada salah dengan Fulan bin Fulan. Engkau ada salah dengan Fulan bin Fulan. Tidak boleh lari, tuan-tuan. Mahkamah di padang mahsyar, Allah sendiri yang mengadili. Allah sendiri yang menghakimi di padang mahsyar. Siapa pun takkan lepas di padang mahsyar. Siapa pun takkan lepas, tuan-tuan, ya. Ustaz pun takkan lepas, tuan-tuan. YB takkan lepas. Orang kaya takkan lepas. Orang miskin takkan lepas. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu persatu, tuan-tuan, di padang mahsyar. Mahkamah di padang mahsyar. Isteri akan dipanggil oleh Allah. Suami akan dipanggil oleh Allah. Anak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Baiklah, yang keenam, muhimmah, bersemangat. Muhimmah. Ya, kalau ada kitab daripada Syekh Daud Al-Fatani, iaitu kitab Muhimmah. Kitab Muhimmah daripada Syekh Daud Al-Fatani. Dia cerita situ bab perihal suami isteri. Bab perihal isteri layan suami macam mana, bab perihal suami melayan isteri macam mana, bab perihal rumah tangga, bab perihal adab, bab perihal jenazah, semua ada dalam tu, tuan-tuan, ya. Mengajilah tentang kitab Muhimmah. Allahu Rabbi, kitab Muhimmah ni memang cukup hebat. Yang mengarang pun ulama hebat, adalah seorang wali Allah, Syekh Daud Al-Fatani. Ulama Fatani, mengaji di Fatani, dan hijrah ke Aceh mengaji 2 tahun, lepas tu hijrah ke Mekah mengaji 40 tahun. Dia wafat di Mekah, di Taif. Dia punya kubur sebelah kubur Sayyidina Ibnu Abbas di Taif, tuan-tuan, ya. Dan yang ketujuh, mutawilah.
Ni banyak benda ni kadang kita tak ada. Mutawilah tu apa? Mutawilah cakap Arab. Ya, murajaah cakap Arab, mudzakarah cakap Arab. Muhammah cakap Arab. Mutawilah ni dia menuntut ilmu, kena ambil masa lama. Kalau tuntut ilmu sekejap, tak boleh jadi ahli ilmu. Tu orang dulu menuntut ilmu 20 tahun, 15 tahun. Paling kurang 10 tahun. Mutawilah ni kita tak ada. Belajar dekat masjid surau sekejap 40 minit. Apa dapat 40 minit, tuan-tuan? Kadang paling lama pun sejam. Ustaz mengajar sejam pun dah menyumpah-nyumpah. Lambat ustaz ni. Aku nak makan ni. Bini aku tunggu ni. Ceramah lama-lama. Ya. Macam mana nak jadi ahli ilmu? Tuan-tuan, ahli penuntut ilmu ni, itu yang buka dalam kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam. Orang menuntut ilmu ni, tuan-tuan, dia keluar daripada rumah. Kita sekarang ni menuntut ilmu, tuan-tuan. Menuntut ilmu secara online. Kita menuntut ilmu ni, semua makhluk di arash, semua makhluk di bumi, ikan di laut, ikan di sungai, binatang-binatang di atas darat, daun-daun yang kering, daun-daun yang basah, dia bertasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Untuk siapa? Untuk ahli penuntut ilmu. Malaikat-malaikat Allah di Baitul Ma'mur, mereka turun membentangkan sayap. Untuk siapa? Untuk ahli penuntut ilmu. Kita tak nampak. Sebab apa? Kita bukan Nabi. Kita bukan Rasul, tuan-tuan. Itu malaikat-malaikat Allah. Tentera-tentera Allah. Lepas itu kita jangan lawan Allah. Jangan derhaka dengan Allah. Jangan menghina hukum Allah. Jangan mengubah hukum Allah. Ingat tu, ya. Allah akan hantar tenteranya. Hati-hatilah, tuan-tuan. Ya, betul perbanyak menyebut kalau Allah, perbanyak minta ampun dengan Allah. Ya Allah, aku ni bodoh, pandaikanlah. Ya Allah, aku ni hina. Ya Allah, muliakanlah. Ya Allah, aku ni banyak dosa, ampunilah. Ya Allah, aku ni lemah. Ya Allah, lemah ni nak ibadat malas sangat, kuatkanlah. Ya Allah, aku ni jahat. Ya Allah, kau solehkanlah. Ya Allah, aku ni jahat. Ya Allah, solehkanlah. Minta ampun dengan Allah sampai menitikkan air mata, tuan-tuan. Itu di padang mahsyar. Hamba Allah ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak menangis di padang mahsyar, iaitu dia hidup dekat dunia sebelum dia mati, dia menangis, dia takut ke Allah, menangis takut ke Allah. Ya Allah, aku ni banyak dosa. Ya Allah, aku ni lemah. Ya Allah, aku ni sibuk cari duit aja, sambil nak menuntut ilmu pun tak ada masa. Ya Allah, nak pergi masjid surau pun tak ada masa. Ya Allah, sibuk dengan duit je. Ya Allah, nak sembahyang sunat pun sampai tak dapat. Ya Allah, nak baca Quran pun kena sampai tak dapat. Ya Allah, kenapalah ya Allah kau biarkan aku macam ni? Ni orang yang dia ingatkan tentang Allah. Ingatlah tuan-tuan, ya, siapa dia hidup dia contoh satu hari daripada pagi sampai maghrib sampai malam ni dia tak dapat baca Quran, nauzubillah min zalik. Dia tak boleh sedekah pada jalan Allah, nauzubillah min zalik. Dia tak boleh nak sembahyang sunat, nauzubillah min zalik. Yang dikatakan hamba Allah yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, ya, kita ni jangan kita kufur nikmat. Bila kita kufur nikmat, Allah akan tarik nikmat. Bila kita kufur nikmat, Allah akan tarik nikmat. Bila kita kufur nikmat, Allah akan tarik nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Tuan-tuan, jangan kita kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita nikmat mata ni pun, tuan-tuan. Berapa mata ni kita untuk kita buat apa? Tuan-tuan, aku sebenarnya ikut malam ni aku tak ada ceramah. Malam tadi aku dah kena sakit mata. Bengkak besar mata aku ni. Tu yang sahabat page online Meja Ilmu dan page Al-Kafi dia WhatsApp. Aku diam je. Tengah hari petang tadi baru aku jawab. Tapi aku cakap orang rumah aku yang tengoklah, kalau kehendak Allah dia suruh kita mengajar, kita mengajar. Aku ambil uap mata air Zam-Zam yang dah diruqyahkan baca 1000 kali surah Al-Fatihah, aku amalkan titik. Malam tadi, pagi tadi, tengah hari tadi. Alhamdulillah susut, tuan-tuan. Ni kelebihan mukjizat air Zam-Zam. Berkatnya air Zam-Zam. Berkatnya surah Al-Fatihah, tuan-tuan, ya. Alhamdulillah bila susut, ya, sebenarnya kalau buka dalam bab tentang ma'rifatullah, atas kehendak Allah aku menyuruh engkau menyampaikan hukumku di bumiku, menyampaikan hukumku secara udara, ya. Ni atas kehendak Allah, tuan-tuan. Sebab itu orang ahli penuntut ilmu ni, Allahu Rabbi, banyak kelebihan orang ahli penuntut ilmu ni, tuan-tuan. Dia didoakan oleh penduduk langit, didoakan oleh penduduk bumi. Kelebihan orang menuntut ilmu adalah hadis. Apa kelebihan orang alim, apa kelebihan orang menuntut ilmu adalah hadis. Ni, tuan-tuan, aku nak ngajar ni bukan main ngajar ya. Catik tu, tuan-tuan. Ya.
Mutalaah dulu. Mutalaah dulu. Bukan main bantai je. Tuan-tuan. Itulah hadis yang menyebutkan naumul alimi khairun min ibadihi jahilin. Apa makna dia? Tidurnya orang alim itu, orang alim itu tidur lebih baik daripada ibadat orang jahil. Ni orang alim. Itu kelebihan orang berilmu. Orang berilmu ni Allahu Rabbi, tuan-tuan. Kelebihan orang berilmu. Kenapa orang alim ni tidur dapat pahala? Orang jahil dia semayang lah. Banyak rakaat semayang. Kalau dia tidak berilmu, mardud. Allah tolak ibadat dia. Itu pentingnya berilmu. Pentingnya kita berilmu, tuan-tuan. Ya, kadang bab tentang nikah pun tak mengaji. Bab talak sorehnya, talak rujainya, talak kabirnya, ya. Kena ngaji sungguh. Saksi macam mana, wali yang macam mana, ya. Kena mengaji. Bila kita mengaji, kita ada ilmu, insya-Allah berkat dunia akhirat. Tuan-tuan. Tapi ibu sekali ilmu adalah sabar. Ibu sekali ilmu adalah sabar. Sabar adalah sabar. Kalau tak ada sabar, tak boleh jadi ahli penuntut ilmu. Ni bab tentang sabar. Sabar ni tak ada jual. Sifat sabar ni ambil dalam kitab, bukan ambil dalam kitab. Sifat sabar sini. Sifat sabar ni bukan ambil pada orang lain. Sifat sabar ni kat sini. Sabar. Kita ada kisah pada zaman Aulia. Seorang ahli penuntut ilmu yang alim. Orang soleh, memang soleh. Memang soleh. Soleh, tuan-tuan. Kita bukan soleh, kita mak saleh, tuan-tuan. Nama je soleh tapi mak saleh. Gaya mak saleh, tuan-tuan. Ya, nama soleh. Nama ikut Islam, ya, tapi gaya ikut cara kehidupan mak saleh. Tuan-tuan, ya. Ya, kehidupan mak saleh. Itu yang dia dah menuntut ilmu, dah belajar 10 tahun. Dia dah menuntut ilmu 10 tahun. Tuan-tuan, dah menuntut ilmu 10 tahun. Bukan, dia dah menuntut ilmu 20 tahun. Bila dia dah menuntut ilmu 20 tahun, dia balik pada menuntut ilmu, dia nak nikah. Nak nikah, tuan-tuan. Ya, nikah. Umur 20 tahun, dia nikah. Aku nikah umur 19 tahun. Tu habis mengaji tu. Bukan ngaji betul-betul pun. Ya, bukan pandai pun, bodoh. Tak pandai lagi, tuan-tuan. Kalau aku ada salah-salah, tolong tunjukkan, tuan-tuan. Ya, banyak lagi tak betul ni. Itu yang ahli ilmu ni, dia dah mengaji 20 tahun, nikah. Bila dia nikah, malam pertama dah habis selesai apa semua, esok dia cakap bini ni, yang abang nak pergi menuntut ilmu ni. Abang nak menuntut ilmu lagi 20 tahun. Nampak? Baru nikah, tuan-tuan, cakap bini nak menuntut ilmu lagi 20 tahun. Kita boleh? Kita lepas nikah honeymoon lah, tuan-tuan. Honeymoon lah, ya. Pergi Langkawi, Pulau Tioman, Pulau Perhentian. Ya. Dia dah baru nikah 2 hari sehari pergi menuntut ilmu ni. Bini tanya, abang nak menuntut ilmu lagi berapa lama? Lagi 20 tahun. Nampak tu, tuan-tuan? Ya, lagi 10 tahun. Tu bini dia izinkan, abang pergilah menuntut ilmu. Nampak tu? Ni bini yang solihah. Yang mar'atus solihah, bini yang baik. Bini yang baik ni dengan suami dia cakap tunduk. Dengan suami dia tak garang macam beruang. Ya, ni bini yang solihah, isteri yang solihah. Isteri yang solihah ni dia terima seadanya. Isteri yang solihah. Isteri yang solihah ni Allahu Akbar. Ya, dia tak menyusahkan suaminya. Isteri yang solihah ni dia tu dalam kitab menyebutkan dia adalah isteri, dia adalah kawan, dia adalah teman, ya. Baik, kan wanita yang solihah. Kita dalam kitab dia panggil mar'atus solihah. Mar'atus solihah. Ya. Itu yang dia pergi menuntut ilmu lagi 10 tahun. Dah habis menuntut ilmu lagi 10 tahun, dia balik. Jumpa seorang lelaki tua di padang pasir. Pakai jubah putih, serban putih, kopiah putih, pegang tongkat berwarna putih. Itu lelaki tua ni tahan pemuda ni. Wahai pemuda, Assalamualaikum. Budak jawab, Waalaikumsalam. Kata lelaki tua ni, kau nak pergi mana? Aku nak balik. Baik, sebelum kau balik, aku nak tanya kau satu benda. Kau balik pada mana ni? Balik menuntut ilmu. Aku nak tanya kau satu benda. Apa dia, wahai lelaki tua? Kita tak tahu dia lelaki tua ni siapa. Lelaki tua ni adalah malaikat Allah, tuan-tuan. Malaikat Allah. Itu kata lelaki tua ni, aku nak tanya kau satu benda yang kau dah menuntut ilmu dah. Ya, dulu sebelum nikah kau menuntut ilmu 20 tahun, bila kau menuntut ilmu lagi 10 tahun, aku nak tanya kau, apa dia ibu ilmu? Aku nak tanya kau, apa dia ibu ilmu? Kata lelaki ni, aku tak jumpa lagi apa dia ibu ilmu. Kalau kau tak jumpa, kau pergi menuntut ilmu lagi. Nanti aku tunggu lagi kau dekat sini. Dia pergi menuntut ilmu lagi 10 tahun. Jadi dia belajar dulu sebelum nikah 20 tahun. Lepas itu pergi menuntut ilmu 10 tahun. Nak balik dia tahan oleh lelaki tua, itu malaikat Allah.
Dia pergi menuntut, sebab nak tahu apa itu ilmu, pergi menuntut ilmu lagi 10 tahun, 40 tahun, tuan-tuan. Main tu menuntut ilmu 40 tahun, tuan-tuan. 40 tahun menuntut ilmu, ya. Orang hebat ni, ahli ilmu. Dia balik, dah cukup 40 tahun, dah cukup dah 40 tahun tu, dia balik, dia tahan oleh lelaki tua tu lagi. Wahai pemuda, kau dah dapat belum jawapan yang aku tanya dengan kau tu? Apa dia ibu ilmu? Kata pemuda ni, aku tak dapat lagi apa dia ibu ilmu. Baiklah kalau macam tu, bak sini tangan kau. Tangan kau bak sini. Dia bagi tangan dia, dia tulis satu benda dekat tapak tangan lelaki tu. Kau genggam tangan ni, kau jangan buka. Apa yang aku tulis kau jangan buka sampai rumah. Sampai rumah kau jangan buka. Nampak tuan-tuan, ya? Itu dia balik sampai rumah. Bila dia sampai rumah, dia nampak isterinya tengah meriba seorang pemuda di atas riba depan pintu rumah. Bininya tunggu suaminya, tuan-tuan. Ni isteri solehah. Isteri solehah ni dia tunggu suami pulang. Isteri solehah ni, tuan-tuan, suami ni tak kerja, dia hantar depan pintu. Hantar depan pagar. Ni isteri solehah. Isteri solehah dia tak ada suka kekah suami, tak ada. Isteri solehah ni Allahu Rabbi. Ya, suami belum makan, dia takkan makan. Ni isteri solehah. Isteri solehah ni dia akan menunggu kedatangan suami di dalam bilik tidurnya. Dia akan berwangi-wangi, berhias-hias untuk suaminya. Ini isteri solehah. Ya, ni isteri solehah. Kena banyak muhasabah. Isteri tuan-tuan macam mana? Ya, kena banyak muhasabah. Ya, kena banyak muhasabah. Itu yang bila dia balik rumah, ada bini dia meriba seorang pemuda depan rumah. Dia marah kenapa? Kenapa bini aku ni? Aku pergi menuntut ilmu 20 tahun, dia boleh meriba pula seorang pemuda. Marahlah dia. Sampai depan rumah, dia nak pukul, dia nak lampang bini, nak lampang pemuda ni. Bila nak lampang, nampak dekat tangan dia ni Sod Barah. Sod Barah. Itulah ibu ilmu. Itu yang dia tanya kepada bini dia. Ayang, siapa pemuda ni? Abang, pemuda ni lah. Masa kita bernikah malam pertama, kita dah bersama, abang meninggalkan zuriat. Lepas tu abang pergi menuntut ilmu. Abang kata nak menuntut ilmu 10 tahun je, tapi abang pergi 20 tahun. Anak kita dah umur 20 tahun abang. Dia tunggu abang. Tiap hari tunggu depan pintu ni, tunggu abang balik. Nampak tuan-tuan? Inilah ibu ilmu. Pentingnya Sod Barah. Kalau siapa nak menjadi ahli ilmu, kena banyak sabar. Sama juga, siapa nak menjadi pendakwah, mana nak jadi da'i, kena banyak sabar. Seperti buka sejarah Rasulullah. Rasulullah berdakwah macam mana Rasulullah berdakwah? Rasulullah dapat apa? Rasulullah berdakwah, Rasulullah dapat pingat ya? Rasulullah berdakwah, Rasulullah dapat pangkat datuk ya? Tak. Rasulullah berdakwah, Rasulullah dapat pangkat apa? Rasulullah dapat pangkat, Allah memberi pangkat kepada Rasulullah, iaitu ulul azmi, lelaki yang jujur ya, iaitu penghulu umat. Rasulullah ni dia berdakwah, dia tak dapat apa-apa, cuma Rasulullah dapat apa? Dia dapat kesusahan. Orang nak bunuh dia, orang tolak daripada unta, orang tarik bajunya sampai koyak, orang maki Nabi, orang kata Muhammad gila, Muhammad Ali Sahir, sebab nak menyampaikan Islam. Tuan-tuan, inilah hebatnya Rasulullah. Sebab itu bila buat kerja Nabi, ya, jangan putus asa. Bila buat kerja Rasulullah, jangan nak mencari pangkat dekat dunia. Bila buat kerja Nabi, carilah redha Allah. Tuan-tuan, ulama-ulama dia buat kerja Rasulullah, mereka cari redha Allah. Raditu billah, carilah redha Allah. Tuan-tuan, memanglah bila buat kerja Nabi, orang tak suka. Pakai serban ni orang tak suka, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tak pernah pakai serban, tuan-tuan pakai serban, nanti Allah akan uji tuan-tuan. Tengok nanti ada orang kata tuan-tuan, ni ustaz baru ni bila pergi Mekah bila mengaji pondok ya. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat. Itu yang malu nak pakai serban. Itu yang malu nak ikut sunnah Nabi ya. Tuan-tuan, ingat tu, siapa yang sunnah Nabi ni dia banyak. Kita tak mampu nak pakai serban, pakai kain sugi. Tak mampu pakai kain sugi, mulakan dengan yang kasut ke apa benda perkara yang kanan. Tak mampu nak buat benda yang macam tu, belalah janggut, ikut sunnah Nabi. Ya, banyak li sunnah Nabi ni banyak. Tuan-tuan, sunnah Nabi ni banyak. Makan di tangan yang banyak itu makan beramai-ramai. Sunnah Nabi cukup banyak. Dia memberi salam, jumpa orang bagi salam, jumpa orang bagi salam. Tuan-tuan, ya. Itu penduduk-penduduk syurga ni, ya, mereka berkasih sayang. Mereka berkasih sayang,
Itulah perangai penduduk-penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tentang ilmu ni, ya. Sikit lagi kita berhenti, tuan-tuan. Belum sejam ni. Belum sejam lagi, ya. Dia nak untuk ilmu ni kena ambil masa. Dulu masa aku mengaji dulu dengan tok guru aku almarhum Ustaz Zakaria Ansari, Ustaz Rahmat Ansari, Ustaz Hamzah Ansari. Tuan-tuan, ya. Kami mengaji dulu satu bab ya 4 jam. Mengaji dulu. Tu yang mengaji habis pukul 12, habis pukul 1. Ya, tu orang dulu mengaji lama. Tuan-tuan, ya, lepas tu nak dapat ilmu ni kena banyak susah payah. Nak untuk ilmu ni makan kena kurang. Makan kena kurang. Nak untuk ilmu ni malam kena banyak bangun malam. Kena nak jadi ahli ilmu lah. Malam kena banyak sembahyang tahajud. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Malam kena banyak nangis malam. Ni ahli penuntut ilmu. Ahli penuntut ilmu. Ulama ni ada 2. Satu ulama akhirat. Yang kedua ulama usuk. Ulama usuk ni ulama yang jahat. Kalau anak menuntut ilmu, dia hafal Quran, mana-mana sekolah hafal Quran, mana-mana sekolah pondok, dia belajar alim tak kira belajar di Yaman ke, belajar di Pakistan ke, belajar di Mesir ke, belajar di mana sekalipun, tuan-tuan kena ingat satu benda. Ingat, kamu belajar menuntut ilmu, wahai anakku, jangan kamu balik bawa dengan keduniaan. Kamu belajar, carilah akhirat, carilah redha Allah. Kalau kamu tak jumpa ayah ke mak dekat dunia, kita jumpa dekat negeri akhirat. Inilah pesan ibu ke ayah kepada anak ahli penuntut ilmu. Sebab Imam Asy-Syafi'i, dia berpesan dengan Imam Asy-Syafi'i, macam inilah dia beritahu dengan Imam Asy-Syafi'i. Dia kata apa dengan Imam Asy-Syafi'i? Wahai anakku, kamu nak menuntut ilmu, aku izinkan. Tapi ingat, kalau tak jumpa dekat dunia, kita jumpa dekat negeri akhirat. Tuan-tuan, ya. Baiklah tentang ilmu, ain lam mim wa ilmu terbahagi kepada 3 huruf. 3 huruf. Ya, lepas tu kalau mengaji ni sebenarnya kalau mengaji bertalaki ni dengan tok guru dengan ustaz, dia ada papan hitam. Ya, nanti akan pecah, dia tulis ain lam mim waw, pecah ain. Pecah lam. Pecah mim, pecah waw. Aduh. Dulu masa aku mengaji dulu, bila belajar untuk guru ni, tok guru suruh kita baca kitab. Tapi tu orang takut nak mengaji dengan aku. Ya, takut nak mengaji dengan aku. Sebab aku dalam belajar dengan aku sebenarnya kalau mengaji di sekolah di madrasah, memang kena baca kitab. Memang kena baca. Kena baca apa yang diajar, itulah kena baca. Bukan dengar-dengar doa sayang. Contoh malam ni belajar bab doa tahliah arwah. Bila belajar bab doa tahliah arwah, aku kalau mengajar anak murid aku, malam ni kau belajar dengan aku tahu subuh besok kau mesti dapat doa tahliah arwah. Kalau kau tak dapat doa tahliah arwah, aku takkan pindahkan ilmu lain kepada kamu. Sebab memang dulu aku mengaji dengan tok guru aku pun macam tu kaedahnya. Apa kata pesan guru aku? Kamu belajar, kamu menghafal, kamu kena beramal. Aku tak mahu anak murid aku cuma ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Itu pentingnya tuan-tuan. Itu kalau nak mengaji, kena sungguh-sungguh. Nak belajar, kena sungguh-sungguh. Macam kita makan sungguh-sungguh. Dengan dunia, kenapa kita boleh sungguh-sungguh? Kenapa dengan akhirat kita tak boleh sungguh-sungguh? Macam semayang, kenapa semayang tak boleh sungguh-sungguh? Kenapa yang pelik? Kenapa dengan dunia kita boleh sungguh-sungguh? Dengan akhirat kita tak boleh sungguh-sungguh. Akhirat kena sungguh-sungguh sebab akhirat ni benda yang kita akan balik nanti akhirat ni. Semayang kena sungguh-sungguh. Ambil uduk kena sungguh-sungguh. At-tuhuru miftahus salah, kesucian kunci bagi semayang. Kena ratakan betul-betul, ya. Kena merendah diri, kena beruduk ni kena sungguh-sungguh, kena ada ilmu mana yang fardu, mana yang rukun, mana yang sunat, ya. Ni tak ada, beruduk pun cacar marbah. Bila beruduk pun cacar marbah, macam mana nak mendapatkan keredaan Allah? Itu yang bila beruduk cacar marbah, semayang pun cacar marbah. Semayang kena sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh semayang. Nak semayang ni kena sungguh-sungguh. Nak semayang pakai sorban. Nak semayang bersugi. Nak semayang pakai wangi-wangi. Ya? Sebab kita nak bercakap-cakap dengan Allah. Nak bercakap-cakap dengan Allah. Kita kena sungguh-sungguh. Kena cantik-cantik. Ini tak ada. Kalau semayang pakai t-shirt. Allahu Rabbi. Itulah t-shirt dia kerja. Itulah t-shirt dia jalan-jalan. Mayang begitu. Dengan berpeluh. Sebab kita nak bercakap dengan Allah. Raja segala raja. Tuan-tuan. Doa ni, ud'uni astajib lakum, minta kepada raja segala raja, minta kepada Allah.
Tuan-tuan. Ya, ni tak ada sembahyang tak sungguh-sungguh, baca Quran tak sungguh-sungguh, zikir tak sungguh-sungguh. Tapi kalau tentang dunia kita sungguh-sungguh. Tuan-tuan, itu yang pesan guru aku. Kamu ni kena jadi ahli penuntut ilmu, kamu kena sungguh-sungguh. Barulah boleh jadi ahli penuntut ilmu. Kena banyak sabar, kena banyak mujahadah, kena banyak susah payah. Ni ahli penuntut ilmu. Gini kita tak ada, tuan-tuan. Kita kadang kita hantar anak menuntut ilmu pun tak boleh lama. Ya. Tak boleh tinggal anak lama, rindu dengan anak. Kesian tengok anak makan kadang makan tak berapa sedap. Kita rasa teruk oleh anak aku ni, sekolah dibayar. Ya. Tak boleh. Orang ahli penuntut ilmu ni dia kena banyak susah payah, tuan-tuan. Kena banyak susah payah. Baiklah, tentang Ain Lam Mim Waw ilmu terbagi kepada 3 huruf. Lepas ni kita berhenti, tuan-tuan. Sikit lagi, ya. Baru sejam. Ni baru tepat sejam. Tadi kita mula 9 suku, ni sekarang dah 10 suku. Baru sejam, baru sejam. Tuan-tuan, baru sejam. Ain adalah illiyin, darjat yang tinggi. Betul, ahli penuntut ilmu ni darjatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahli penuntut ilmu. Tuan-tuan, ahli penuntut ilmu. Ahli penuntut ilmu ni hidup dia takkan susah. Ni ahli penuntut ilmu. Tuan-tuan. Kalau orang ni susah juga, contoh dia ni pendakwah ke, dia ni dai ke, dia ni orang dah panggil dia orang hebat ke, dia ni ahli ilmu, tetapi hidupnya susah. Hidupnya susah. Ada lah yang tak kena. Tuan-tuan, ya. Ada yang tak kena. Dia berilmu, mungkin dia takabur, mungkin dia memburuk-burukkan guru lain sebab dari itu kata ulama, tentang buka dalam kitab tasawuf. Aku bagi satu kitab Bidatul Hidayah, satu kitab juga, tak payah banyak kitab. Dalam kitab tu menyebutkan apa? Kamu hendaklah belajar dengan guru kamu, tetapi guru itu tinggi akhlaknya dan guru itu tidak memburukkan guru lain. Kamu menuntutlah ilmu dengan guru tu. Kalau guru tu dia memburuk-burukkan guru lain, kamu jangan menuntut dengan guru. Nabi tak bagi. Tapi akhir zaman tuan-tuan tengok sendiri dekat YouTube, dekat Facebook, ustaz ni bantai ustaz tu. Ustaz ni bantai ustaz ni. Ustaz ni bantai ustaz ni. Kalau tuan-tuan ada nampak ustaz macam ni, tuan-tuan jangan menuntut ilmu dengan ustaz ni. Jangan menuntut ilmu, jangan berguru dengan dia. Jangan. Sebab dalam kitab menyebutkan, kamu jangan menjadi murid kepada guru yang suka memburuk-burukkan guru lain. Nabi tak bagi, ulama tak bagi. Kamu jangan menjadi murid kepada guru tu. Ya. Sebab dia kalau guru ni, kalau guru iaitu sebenar-benar guru yang mursyid, dia tidak akan memburuk-burukkan guru yang lain. Itulah guru yang mursyid. Guru yang mursyid ni dia kuat beramal. Tuan-tuan, guru yang mursyid ni dia kuat beramal. Nampak Allahu Rabbi, kita tengok muka dia seronok. Allahu Akbar. Guru mursyid ni dia suka menangis malam. Guru mursyid ni dia bercakap Allahu Akbar. Dia suka menangis malam. Dia takut ke Allah, dia guru mursyid. Tuan-tuan, kita kena banyak muhasabah. Kalau tuan-tuan untuk ilmu, carilah guru yang mursyid. Adakah guru mursyid masih ada dekat bumi ni? Masih ada guru mursyid lagi, tuan-tuan. Tapi dia tak tahu dia mursyid. Inilah guru yang mursyid. Guru mursyid ni dia tak tahu dia mursyid, tuan-tuan. Ya, sama juga kaedah wali Allah. Dia tak tahu dia wali. Orang yang tahu dia wali, tuan-tuan. Kita tak ada. Kita mengaku kita wali. Ya. Guru mursyid, tuan-tuan. Ya, guru mursyid ni Allahu Rabbi. Dia mahir ilmu mantik. Dia mahir Allahu Akbar. Guru mursyid ni Allahu Akbar. Dia dekat dengan Allah. Guru mursyid ni dia tawaduk, merendah diri. Ini guru mursyid, tuan-tuan. Ya. Itu ilmiyin, darjat cukup tinggi. Darjat dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang ahli ilmu ni, dia akan diuji oleh Allah satu persatu. Allah uji dia. Allah uji satu persatu Allah uji dia. Lepas tu bila kita dekat dengan agama, bila kita dekat dengan Islam, kita kuat beramal dengan Islam, ingat, nanti orang yang terdekat akan membenci kamu. Tuan-tuan tengok sejarah Nabi, sejarah Rasulullah. Orang yang terdekat benci Nabi. Siapa dia? Pakcik dia. Itu yang dalam Islam, dalam hadis menyebutkan, Islam itu bermulanya asing, akan kembalinya asing. Itu sebab dari itu, tuan-tuan, ulama akhirat ni makin lama makin tinggal sikit. Allah ambil seorang Allah angkat. Tuan-tuan, ulama akhirat, bukan ulama dunia. Ulama akhirat ni bukan masuk ulama dunia ni dia ada kereta ulama dunia, ada motor ulama dunia, duduk rumah cantik sikit ulama dunia. Kena faham, ulama dunia ni dia mencintai dunia. Dia mendahului dunia daripada Allah. Allah dia letak nombor 2. Kalau ulama akhirat ni dia mendahului Allah.
dunia yang dunia ni tak ada fikir, dia tak fikir pasal dunia. Entah. Betul orang yang dekat dengan Allah, dia tak fikir tentang dunia. Sebab dia tahu dah, dia tahu dah tentang rezeki banyak Allah dah bagi. Entah. Dia makan macam mana, air ke, dia tahu Allah. Ni orang yang dia ada Allah. Arif billah. Orang yang arif billah. Entah. Minallah, balik kepada Allah. Dia arif billah. Ya, apa itu kena banyak mujahadah. Kena banyak bersusah payah. Entah, ya. Ni tak ada. Kita besok belum tahu lagi kita hidup. Besok belum tahu lagi kita boleh hidup. Malam ni kita fikir lah, nak makan apa. Malam ni kita fikir nak makan apa. Entah. Orang yang arif billah, dia tak fikir besok nak makan apa. Dia fikir, besok aku hidup ke aku mati. Ni orang yang arif billah. Itu yang dia malam dia tidur, dia bermuhasabah. Entah. Ni orang yang arif billah. Kita ni arif tentang dunia, tentang akhirat kita tak arif. Kenapa? Pertama sekali kita jauh dengan ulama. Kita jauh dengan orang yang orang sebagai rujukan kita jauh. Dengan orang soleh lagi kita jauh. Kadang dengan orang soleh kita tak suka berkawan dengan orang soleh. Tuan-tuan, dalam Korea kalau tuan-tuan duduk dalam kampung ni kita tuan-tuan duduk ada kampung ni ulama, taman ni ada ulama, tuan-tuan beruntung. Kenapa beruntung? Kampung tu dalam rahmat. Ya, sebab kampung tu ada wali Allah. Ulama itu adalah kekasih Allah, tuan-tuan. Ya. Baiklah, yang pertama aliyin, darjat yang tinggi. Tinggi. Nak kupah ni sebenarnya nak kupah ain ni pun nak kupah 4 jam tak habis, tuan-tuan. Aliyin, tinggi yang macam mana? Di sisi Allah macam mana? Di sisi manusia macam mana? Di sisi binatang macam mana? Itu orang yang arif billah, orang alim ni darjatnya tinggi di sisi Allah, darjat tinggi di sisi makhluk-makhluk Allah, darjat yang tinggi di sisi termasuklah binatang-binatang. Itu yang bila binatang pun hormat dengan dia. Tuan-tuan. Ini orang yang arif billah, orang yang dekat dengan Allah. Kita macam mana? Kena banyak muhasabah, tuan-tuan. Itu yang orang yang darjatnya tinggi, aliyin, ya. Dia orangnya sifatnya tawaduk, sifatnya rendah diri. Tengok Rasulullah. Berdaya Nabi, tuan-tuan. Rasul, pemimpin umat, kekasih Allah, tuan-tuan, namanya berada di tiang-tiang arash, tuan-tuan, namanya berada dalam kitab Al-Quran. Allahu Rabbi, tapi dia tawaduk, merendah diri. Jumpa orang bagi salam, Assalamualaikum. Ya, jumpa orang bagi salam, Assalamualaikum. Dia kalau makan dekat rumah orang, kalau benda tu tak sedap, dia tak cerita ke orang. Ni Rasulullah, tuan-tuan, dengan isteri tak tinggi suara. Rasulullah malam-malam sebelum tidur, Allahu Rabbi, mendoakan umatnya. Ni Rasulullah. Kita tuan-tuan macam mana kita malam-malam? Ya, kita habis depan TV ya. Tengok bola 4 jam. Tengok HBO 4 jam. Main Facebook 5 jam. Tuan-tuan, habis masa macam tu. Habis masa berlalu macam tu, tuan. Masa berlalu macam tu ya. Sikit lagi ya. Kita ambil sikit-sikit ya. Lam latifun, halus, kelembutan. Pemurah, tenang. Ni iliyin, inilah ahli penuntut ilmu. Bila ahli penuntut ilmu ni, dia lam latifun, dia pemurah dengan ilmu, tak kedekut dengan ilmu. Dia orangnya pemurah, orangnya halus tu macam mana? Halus, lembut akhlak dia. Ya. Dia contohlah dia berdakwah, dia menyampaikan hukum, menyampaikan ilmu. Orang tegur, orang nasihat, dia terima, tak melentik. Ni ahli penuntut ilmu. Dia tidak akan balas. Orang marah dia takkan balas kemarahan orang tu, dia takkan balas. Dia orang ahli penuntut ilmu, dia tawaduk, merendah diri. Ya, ni ahli penuntut ilmu. Dia kata guru yang mursyid. Tuan-tuan, ya, guru yang mursyid. Lepas tu kena banyak mujahadah. Lepas tu ahli penuntut ilmu ni dia banyak zikir, banyak selawat, banyak tahmid. Ahli penuntut ilmu. Ahli penuntut ilmu ni malam-malam kurang tidur, banyak ibadat. Ni ahli penuntut ilmu. Kita ya, tidur kuat, makan kuat, berak banyak, semua cukup, tuan-tuan, ya. Tidur kuat, makan kuat, berak pun kuat berak, banyak tarik, ya. Rokok pun kuat, semua kuat, ya. Jalan pun kuat, semua kuat, tuan-tuan. Kita kalau tentang dunia kita semua kuat. Kalau tentang akhirat kita tak kuat, tuan-tuan, ya. Dah nak berhenti ya, sikit lagi, tuan-tuan, ya. Ain lam mim. Mim adalah mulkun, kerajaan. Itu siapa yang dia ahli ilmu, dia mendapat kerajaan. Kerajaan tu macam mana?
Itu ahli penuntut ilmu ni, Allahu Rabbi. Doanya didengar oleh Allah. Doanya tak ada hijab. Ya, malaikat Allah. Allahu Rabbi. Dekat dengan dia, damping dengan dia. Ni kelebihan ahli penuntut ilmu. Ya. Ain lam, ain aliyin, lam latifun, mim mulkun. Satu pendapat mengatakan mim adalah ma'rifatullah. Wow. Wara'. Ini ahli penuntut ilmu. Tu ahli penuntut ilmu ni dia wara'. Wara'. Ya. Kita apa? Wakra'. Tahu wakra'? Sama yang dengar wakra', yang cakap pun lagi wakra' kita ni. Tuan-tuan. Ya. Kita ni. Tuan-tuan. Ya. Itu kena banyak muhasabah. Ya, kena banyak muhasabah. Itu orang-orang dulu, orang soleh, ya, guru-guru yang hebat ni, orang alim ni, bagi dia puasa sunat tu adalah sunat, tapi bagi dia wajib. Baca Quran tu sunat, tapi bagi dia wajib. Zikir tu sunat, tapi asalnya harus, dia akan jatuh sunat, bagi dia wajib. Sembahyang sunat mutlak tu sunat, tapi bagi dia wajib. Ni ahli ilmu, tuan-tuan. Tu dia kumpu amal soleh, kumpu amal soleh, kumpu amal soleh, tuan-tuan. Guru aku, tuan-tuan, tapi tak ada. Dia sembahyang sunat satu hari 280 rakaat. Tu guru aku, tuan-tuan. Ya. Main sunat bukan susah, tuan-tuan. Tak boleh berdiri, main duduk, tak question. Allah Akbar. Ya Allah, mana mana. Allah. Oh, sawan. Ni orang dulu. Dia ibadat kuat. Ya, kita tak ada makan kuat, ya, semuanya kuat. Baiklah, rasa cukup sampai ke sini. Ya, dah 1 jam 25 minit. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita bertemu lagi di udara insyaAllah. Mungkin 17 hari bulan ada kuliah lagi, live 17 hari bulan. Ingatlah, tolong ingat, 17 hari bulan ada, dan 19 hari bulan pun ada. Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan panjang umur, kita dalam rahmat Allah, kita boleh duduk dalam majlis ilmu, kita dalam keberkatan yang macam mana kita berhimpun dekat dunia, insya-Allah kita akan berhimpun dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan nak masuk syurga berjamaah dengan ahli keluarga, dengan kawan-kawan, ya, dengan semua orang, dengan anak beranak, tuan-tuan jangan lupa baca secara berjamaah. Lepas sembahyang berjamaah tu kat rumah ke, bacalah surah Ar-Rahman tu. Bukan susah pun, ayat 1 hingga ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Tuan-tuan baca berjamaah dengan anak isteri. Nanti tuan-tuan akan masuk syurga berjamaah dekat negeri akhirat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua dalam keberkatan Allah, dalam keampunan Allah, dalam rahmat Allah. Mudah-mudahan semua sama-sama lagi kita banyak muhasabah, kita minta ampun dengan Allah. Minta ampun dengan Allah, kita ni banyak dosa. Macam aku ni lagi banyak dosa. Orang banyak cakap ni lagi banyak dosa, tuan-tuan. Banyak dosa, banyak salah. Itu yang aku kena sakit mata ni. Aku cakap dengan bini aku, cakap dengan kawan aku ni banyak dosa tu, Allah bagi sakit mata, tuan-tuan. Untung dapat sakit mata ni, Allah ampun dosa. Ya. Allah angkat, ya. Allah angkat darjat. Allah ampun dengan dosa, tuan-tuan. Ni kelebihan orang sakit. Bila saya cukup sampai kat sini, jadi sebelum tutup, minta maaf banyak-banyak seandainya terkasar bahasa, ada ayat Quran ada salah, hukum hakam ada tersilap, ada tersasar, hadis ada silap. Tuan-tuan boleh tegur aku, boleh WhatsApp aku, ya, boleh nasihatkan aku, insya-Allah aku boleh terima. Tuan-tuan, ya, tak ada masalah. Insya-Allah, ya. Dan satu lagi nak beritahu, siapa yang masih lagi berhajat kasri kijang, ada ni, boleh WhatsApp kasri kijang asli, dah di ruqyah, dah dia bacakan ayat-ayat Quran dan ubat mata ruqyah Zam-Zam. Siapa berhajat, bolehlah, ya, boleh WhatsApp aku 019-616-4969. Ubat mata air Zam-Zam ni memang terbaik. Dia adalah air Zam-Zam asli, tak dicampur dengan pengawet apa-apa. Dan dia baca surah Al-Fatihah 1000 kali dan dimasukkan ayat-ayat ruqyah, bukan untuk mata ya. Ya, baru ni anakku baby, aku ada baby anak 2 bulan. Nama dia Kasih Maisarah, Nur Kasih Maisarah. Umur 2 bulan. Mari sini, baby. Ya, umur dia 2 bulan. Tuan-tuan, ya. Ni anak aku yang baby umur 2 bulan. Siapa yang tak pernah tengok ni? Tuan-tuan. Ni Nur Kasih Maisarah. Umurnya baru 2 bulan, ya. Dia kena sakit mata. Neneknya kata bawa lah pergi klinik. Aku kata ikhtiar dulu dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam dah diruqyah kan. Dia baca surah Al-Fatihah 1000 kali, dah ayat ruqyah. Titik kat mata dia, alhamdulillah tuan-tuan, ya. Tak payah pergi klinik. Bukan kita nak pergi klinik. Kita kalau ada air Zam-Zam,
Titiklah dengan yang terbaik mukjizat air Zam-Zam. Ya, dah baca surah Al-Fatihah, ibu Al-Quran, dah baca ayat ruqyah tuan. Ni anak aku yang nombor 12. Ni anak aku yang nombor 12, namanya Nur Kasih Maisarah tuan-tuan. Ya, Nur Kasih Maisarah, adik kepada Habib. Tuan-tuan, ya, insya-Allah kalau tuan-tuan nak dapat zuriat banyak, tuan-tuan jangan lupa baca Rabbana hablana minas solihin. Kalau seorang-seorang, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Kalau sembahyang berjemaah, suami baca Rabbana hablana minas solihin. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat zuriat yang soleh, zuriat yang terbaik. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa cukup sampai ke sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.